Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan pada kali ini, kumpulan kami memilih untuk mengulas berkenaan dengan sebuah filem yang disutradara dan juga dilakonkan oleh legenda perfilman negara iaitu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Filem ini merupakan filem yang ke-9 arahan beliau dan diterbitkan pada tahun 1960. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita saksikan terlebih dahulu potongan babak yang terdapat dalam filem ini. Selalu berbangga dengan darah keturunanmu. Kamu selalu berbangga dengan darah keturunanmu. Dan coba kamu bandingkan darahmu dengan darahku. Bandingkanlah darahmu dengan darahku. Sedikit latar belakang tentang seniman P. Ramlee atau nama sebenarnya Teuku Zakaria Teuku Nyak Putih. Beliau dilahirkan pada 22 Mac 1929. Beliau merupakan seniman agung negara yang tiada gantinya. Cukup dikenali dengan bakatnya yang luar biasa sebagai pengarah, pelakon, malah turut berkebolehan untuk menyanyi serta bermain alat muzik. Kegemilangannya dalam dunia perfilman bertitik tolak apabila beliau mula bernaung di bawah Malay Film Production MFP di Jalan Ampas, Singapura, bermula karirnya sebagai seorang pelakon. Berbekalkan bakat semula jadinya, setiap filem lakonannya mendapat sambutan yang begitu hangat daripada peminat filem-filem Melayu ketika itu, bahkan mendapat perhatian daripada seluruh Nusantara. Semasa hayatnya, beliau telah mendirikan rumah tangga sebanyak 3 kali dan pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir di sisi isterinya iaitu Saloma pada usia 44 tahun akibat serangan jantung. Filem ini mengisahkan tentang halangan percintaan terhadap pasangan kekasih yang dimainkan oleh watak utama iaitu Ghazali dan Tengku Zaliha, yang mana Ghazali dimainkan oleh Tan Sri P. Ramlee manakala Zaliha dimainkan oleh Sadiah. Yang mana halangan percintaan mereka ini adalah disebabkan pegangan keluarga yang berpegang kepada tangga, darjat dan juga keturunan, sehingga akhirnya mencetuskan konflik yang berdarah, tekanan jiwa serta pertelingkahan. Dan terdapat juga watak-watak yang turut sama terlibat dalam kancah percintaan Tengku Zaliha dan juga Ghazali, iaitu watak antagonis dalam filem ini Tengku Mukri yang dimainkan oleh Eskandar Isman, Ahmad Nisfu sebagai Tengku Karim dan juga Kuswa Dinata sebagai Tengku Hasan, dan juga tidak lupa juga Yusof Latif sebagai Tengku Aziz, yakni rakan baik kepada Tengku Mukri. Dan dalam kancah percintaan Tengku Zaliha dan juga Ghazali dapat kita lihat dilema yang berlaku di zaman feudal pada suatu ketika dahulu yang mana sangat mementingkan darjat dan juga keturunan. Seterusnya, tema yang terdapat dalam filem ini ialah rigiditasi sosial yang memaparkan kritikan kepada golongan feudal dalam kalangan masyarakat. Dan persoalan yang turut dikemukakan dalam filem ini juga adalah berkaitan dengan ketidakseimbangan sosial dan layanan masyarakat yang berbeza-beza mengikut pangkat dan darah keturunan. Dalam filem ini terdapat beberapa analisis gender yang boleh diulas. Antaranya adalah teori nature dan beberapa aspek analisis gender seperti kekerasan terhadap wanita, stereotip terhadap wanita, merendahkan maruah wanita dan juga aspek patriarki. Dan aspek masculinity dan juga femininity yang cukup jelas digambarkan dan dibawa dalam filem ini adalah masculinity seperti natural dan metrosexual yang mana kita boleh lihat dalam watak Tengku Mukri. Manakala femininity normatif dan femininity ini kita boleh lihat dalam watak yang dibawakan oleh Tengku Zaliha. Dan seterusnya adalah aspek feminisme dan juga emansipasi wanita yang mana kita lihat dalam penjelasan yang cik iaitu ibu kepada Tengku Zaliha yang menjelaskan berkenaan dengan status sosialnya sebagai perempuan kabaret. Unsur pengajaran yang dapat dilihat dalam filem ini termasuklah persaudaraan dan kerjasama. Sebagai contoh, kita boleh lihat hubungan antara Ghazali dan juga rakan-rakannya dalam kumpulan muzik. Pengajaran seterusnya ialah sifat ego yang tinggi dan sombong bakal memakan diri. Ini dapat kita lihat dalam watak yang dimainkan oleh Tengku Mukri, seorang bangsawan yang mempunyai sifat ego yang tinggi dan sombong dalam mengekalkan kedudukan dan darjatnya sebagai seorang bangsawan, sehingga pada akhirnya segala perbuatannya itu sendiri yang memakan dirinya sendiri. Pengajaran seterusnya ialah kesetiaan dalam perhubungan. Unsur ini dapat kita lihat dalam hubungan yang dimiliki oleh Tengku Zaliha dan juga Ghazali yang begitu setia menanti antara satu sama lain. Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam filem ini termasuklah nilai kasih sayang, kejujuran, bertanggungjawab dan keberanian. Sewaktu filem ini ditayangkan, ianya juga tidak pernah lari daripada menerima beberapa kritikan sosial. Antaranya ialah rigiditasi sosial. Dan menurut beberapa sumber tertentu, ada yang berpandangan bahawa pengarah iaitu Tan Sri P. Ramlee sendiri mendapatkan ilham dan juga inspirasi membuat filem ini daripada pengalaman hidupnya yang pernah berkahwin dengan golongan bangsawan. P. Ramlee sendiri sebagai seorang pengarah begitu kuat dan berani memaparkan watak gender dalam ruang naratif dan sinematik beliau. Dan pada akhirnya, filem ini juga merupakan antara salah satu filem yang paling berani dalam mengkritik golongan feudal pada tahun 1960-an. Filem Antara Dua Darjat ini dilihat sebagai kemuncak pada kritikan P. Ramlee terhadap falsafah kedarjatan ciptaan manusia. Sehingga hari ini, setelah lebih setengah abad, kritikan-kritikan beliau terus dinikmati oleh orang tanpa jemu. Ini adalah kerana ia adalah realiti sosial yang sebenarnya memang ingin dilihat oleh semua orang, iaitu rigiditasi sosial dan keadilan sosial yang benar-benar menyeluruh dalam masyarakat.
Pengarah sendiri sudah secara kukuh memanifestasikan dirinya yang gemar mencabar pemikiran dan subjek filem, iaitu pertentangan golongan atasan dan juga golongan bawahan. Kalau kita lihat sebenarnya P. Ramlee sebagai seorang pengarah filem, beliau sangat terpengaruh sebenarnya dengan pandangan bias ataupun stereotip peranan seks yang tertanam dalam dirinya, sehingga ianya memberikan imbasan terhadap peranan dan kedudukan imej watak-watak wanita secara stereotip serta tipikal dalam filem-filem arahannya. P. Ramlee sendiri gemar menerbitkan filem-filem klasik Melayu yang syarat dengan kritikan sosial dan membina akal. Kebijakan beliau dalam menyusun plot cerita, baik-baik kata, irama lagu dan penerapan nilai-nilai bunyi menjadikan kebanyakan arahan beliau masih kekal relevan sehingga ke zaman milenial ini.